Ketika itu jugalah Khairul dapat satu mesej, satu mesej daripada saya dah ambil makanan ni dan kalau boleh jangan pandang ke belakang. Ada sebuah kereta yang lalu di jalan Bukit Tengku guys. Dia nampak ada satu kelibat dan juga satu sosok yang berada di tengah jalan ketika itu. Hello sobat, bersama aku Kira Omar dalam channel Kira Omar. Baik, terima kasih untuk semua yang mana dah klik video ni. Mana belum subscribe, aku perlukan semua untuk tekan butang subscribe dan juga share video ni kalau semua suka. Dan kalau semua tak suka pun semua juga kena share video ini. Yang mana dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua semua. Seperti yang semua tengok dekat tajuk, semua pun dah tahu apa yang aku nak storykan kepada semua pada kali ini, iaitu berkait dengan kisah misteri dan juga cerita-cerita seram yang berlaku di Bukit Tengku. Tanpa buang masa lagi sebab apa kata, jom kita pergi ke cerita kita. Bukit Tengku antara satu tempat dia menyimpan pelbagai kisah misteri dan juga kisah seram dia yang tersendiri. Mana taknya guys, di mana Bukit Tengku ini kita boleh senaraikan di antara tempat yang paling misteri yang berada di KL guys. Kalau saya lalu pada waktu pagi ataupun waktu siang hari, mungkin dia tidak rasa macam seperti takut ataupun seram. Tapi kalau korang lalu pada waktu malam, lebih-lebih lagi pada pukul 11 ataupun pukul 12, benda ini secara automatik akan membangkitkan rasa seperti takut, rasa seram pada dirimu sendiri Bukit Tengku ni juga dia terletak di kawasan kita panggil sebagai pergunung ataupun di kawasan bukit, yang mana di sekeliling dia ni dipenuhi dengan dia punya pokok yang rimbun dan juga yang mana-mana kondo-kondo yang lama telah ditinggalkan. Biasalah kalau kita benda yang lama sudah ditinggal, lebih-lebih lagi rumah yang hampir makan 2 ataupun 3 tahun, pasti akan ada sosok ataupun cerita-cerita misteri dan juga kisah-kisah seram dia yang tersendiri. Sebelum ni ada tersebar satu video yang mana durasi dia aku ingat dalam 30 ataupun 40 saat gitu. Video ni dah lama dah, dari tahun 2017 lagi. Ada salah seorang pengguna di Twitter, dia ada upload satu video yang mana dalam video tu ada sebuah kereta yang lalu di jalan Bukit Tengku guys. Sampai di Seleko, dia nampak ada satu kelibat dan juga satu sosok yang berada di tengah jalan ketika itu guys. Sosok itu seolah-olah duduk sambil bersila ke aku pun tak tahu, tapi dia tidak membuatkan apa-apa penggerakan dan dia duduk saja di situ. Walaupun kita tahu bahawa kereta ni lampu kereta ni telah pun suluh ke arah dia, tapi dia masih lagi duduk di situ pada waktu malam guys. Padahal ketika itu baru pukul 9 malam, bukan pada pukul 12 ataupun pukul 1 tapi ni baru pukul 9. Ada satu sosok yang duduk di tengah jalan, menyebabkan owner ataupun pemandu kereta ni dia undur balik and then dia cari jalan. My mistakes are one. Huh? My mistakes are one. I can't see lights. Oh no, that's just street lights. Okay, that's a bit scary. Yeah, That's a bit scary. that is very scary. That's Okay, that's a bit scary. Yeah. That's a bit scary. That is very scary. That's Ada juga yang mengatakan bahawa itu bukanlah satu lembaga ataupun sosok, itu merupakan trip yang mana orang nak merompak ataupun nak menyambung. So kita tahulah zaman sekarang ni macam-macam orang boleh buat kepada kita, betul tak? Ya, macam-macam trik, macam-macam dia punya cara untuk nak merompak guys. Dan ada juga satu cerita berkait dengan Bukit Tengku ni juga. Cerita ni aku rasa memang semua orang dah tahu tentang seorang rider, iaitu kita panggil sebagai Food Panda. Baik, Food Panda ni kita tahulah kerja dia macam mana, betul tak? Hantar makanan ke sana ke sini demi mencari sesuap nasi guys. Pada malam tu lebih kurang dalam pukul 7.30, aku bagi nama sebagai Khairul, bukan nama sebenar. Khairul ni dia dapat satu order yang mana order ni perlu dihantar ke Bukit Tengku guys. Jadi Khairul ni dia tanpa fikir panjang dan dia tengok location apa semua dah ada, dan location itu dia bagi tahu ada dekat buah banglo
tempat apa aku tak ingat, sebuah banglo tu lah. Jadi location tu dia dah ping betul-betul. Pukul 7.30 ataupun pukul 7.40 maka mulalah pergerakan Cairo ni untuk hantar makanan. Bila Cairo sampai di Jalan Bukit Tengku ataupun di betul-betul banglo, dia nampak banglo itu gelap gelita, tidak ada geduduk, seolah-olah tempat itu ditinggal lama. Di Cairo ni dia turun motor and then dia pun telefon dia punya pembeli tu. Dia telefon 2-3 kali masih lagi tak angkat, tapi untuk last kali barulah pembeli tu angkat dan dia bagi tahu, okey saya ni dah sampai dekat location yang tuan ping ini. Jadi saya sampai sini, kawasan sini adalah kawasan yang gelap, kawasan yang memang orang tinggal lama. Betul ke ni kawasan dia? Beli tu bagi tahu, betul itu kawasan rumah saya. Bila Cairo ni dia buka beg Foodpanda untuk nak ambil makanan guys, apa yang paling pelik sekali ketika itu, makanan sudah tidak ada. Makanan memang dah tak ada dan juga tak ada kesan tumpah apa-apa, tak ada. Ketika itu jugalah Cairo dapat satu mesej daripada pembeli yang mengatakan bahawa saya dah ambil makanan ni dan kalau boleh jangan pandang ke belakang. Payah tak masuk dia macam mana. So bagi ketika itu Cairo ni rasa macam dah serang sejuk. Cairo rasa macam ni bukan tempat dia dah ni. Cairo rasa macam dah serang sejuk. Dan di situ juga Cairo nampak ada duit RM5 seolah-olah pembeli itu bagi kepada dia. Sedangkan Cairo ni dia tak jumpa lagi dengan pembeli ni. Tiba-tiba macam mana makanan dia tu dah tak ada dan juga duit tu seolah-olah ada dah dengan dia. Cairo ni tanpa fikir panjang dan terus balik, menyebabkan Cairo ni dikatakan lebih kurang 3 atau 4 hari demam dan masih lagi dalam keadaan trauma. Lalu dia ada upload dalam satu kita punya dalam grup dia. Sebenarnya bukan dia saja yang alami benda yang sama. Sebenarnya ramai lagi. Kalau kita tengok berderetan komen tu, saya boleh nampak sendiri, komen tu ramai yang mengatakan bahawa Bukit Tengku itu adalah satu kawasan yang keras. Begitu juga dengan video yang aku cerita tadi, ramai yang mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan cerita dia masing-masing. Ada yang mengatakan nampak pocong, ada yang mengatakan nampak nenek tua, ada yang macam-macam cerita yang berkait dengan Jalan Bukit Tengku dan juga kondo yang mewah yang berada di Bukit Tengku guys. Macam mana, sejauh mana kesahihan cerita tentang Bukit Tengku ni guys, Allahuaklam. Cerita itu dikatakan masih lagi menjadi misteri. Sebenarnya kalau kita teroka, banyak lagi kisah-kisah yang seram yang terjadi di Bukit Tengku. Tempat banglo mewah, tempat paranormal yang buat dia punya cari hantu, dan juga tempat pembunuhan, dan memang sangat-sangat banyak guys. Dan kalau saya membuka di Google, saya boleh tahu cerita dia dan kisah seram dia macam mana guys.